Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, mengambil kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada sidang penonton sekalian berkaitan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa agama dalam menetapkan SOP tertentu, termasuk dalam hal-hal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, solat jemaah, Jumaat dan sebagainya. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, berbeza pendekatan antara wa'iz iaitu penceramah ataupun pendakwah dengan ahli fatwa, iaitu orang yang mengeluarkan fatwa atau institusi yang mengeluarkan fatwa. Bagi mereka yang terlibat di dalam kefatwaan, memberikan irsyad hukum dan fatwa kepada masyarakat, perlu melalui beberapa proses yang sangat teliti, dan di penghujungnya adalah perkenan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Maka apa juga irsyad hukum yang dikeluarkan untuk kegunaan umat Islam di luar sana, secara umumnya telah mendapat perkenan ke bawah Duli Tuanku Sultan setelah dipersembahkan kepada baginda fakta-fakta dan juga data-data dan nasihat daripada para ilmuwan dan juga daripada pihak yang pakar. Sebab itu sebelum SOP disediakan dan sebagainya dalam hal menangani COVID ini, Ashabus Samahah Mufti dan Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri telah bersidang bukan sekali dua tetapi berkali-kali untuk memutuskan keputusan yang terbaik di dalam menjaga daruriyat al-khamsah ataupun keperluan daruriyat ataupun usul khamsah yang wajib dijaga, iaitu agama, nyawa dan sebagainya. Dan para mufti ataupun Ashabus Samahah, mufti-mufti dan jawatan kuasa fatwa tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan pandangan hukum dan irsyad fatwa kerana tanggungjawabnya besar, seperti mana yang telah disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, bahawa ketahuilah urusan memberi fatwa dalam satu urusan adalah satu urusan yang sangat berbahaya, besar tanggungjawabnya dan banyak kelebihannya, kerana mufti itu adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pelaksana fardu kifayah, tetapi dalam masa yang sama terdedah dengan kesilapan dan sebagainya kalau tidak berlaku teliti. Maka jabatan ini menarik perhatian tuan-tuan sedang penonton yang saya hormati sekalian. Irsyad hukum ataupun panduan hukum pada orang ramai itu dia tidak melalui satu proses yang mudah, tetapi berkali-kali melalui proses-proses yang disebut sebagai mematuhi arahan Al-Quran itu sendiri, iaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah engkau bertanya kepada pakar kalau sekiranya engkau tidak mengetahuinya. Jadi SOP yang kita buat ini tidak lari daripada kerangka Al-Quran itu sendiri, iaitu Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada mereka yang pakar. Dalam hal COVID-19 ini, yang pakar adalah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan dari sudut menjaga keselamatan rakyat adalah Majlis Keselamatan Negara. Dua pihak ini adalah dipanggil Al-Khabir ataupun mereka yang pakar yang kita diminta untuk merujuk kepadanya. Jadi pertimbangan-pertimbangan antara mudarat, mafsadah, maslahah itu sentiasa dijadikan satu perhatian yang utama. Amat tidak betul apabila dikatakan peraturan-peraturan yang dibuat ketika COVID-19 ini membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak begitu. Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada yang pakar. Maka sebelum hukum diputuskan, mereka yang pakar telah memberikan keterangan, data, fakta dan sebagainya. Begitu juga amat tidak betul apabila SOP yang kita buat atau peraturan yang kita buat ini menyalahi daripada hadis Nabi SAW atau dikatakan membelakangi hadis.
kerana Nabi SAW telah menunjukkan sunnah manhaj, iaitu bagaimana Nabi SAW berikan gambaran kepada kita apabila berlaku satu wabak dan sebagainya. Manhajnya, metodologinya adalah mencegah. Sebab itu dalam peristiwa taun, sedang penonton pun sedia maklum bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu telah mendengar satu wabak taun itu sampai kepada satu negara, maka jangan kamu masuki negeri berkenaan. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau sekiranya telah berlaku pada satu negeri atau satu suasana, satu tempat yang kamu berada di dalamnya, jangan kamu keluar daripadanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Daripada di situ adalah dipanggil sunnah manhaj, sunnah metodologi yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu adalah langkah untuk pencegahan. Sebab itu ahlul fatwa tidak sama dengan wa'iz. Orang yang keluarkan fatwa, terlibat dalam fatwa, pendekatan metodologi tidak sama dengan wa'iz, itu orang yang berceramah ataupun orang yang memberi tazkirah sebagainya. Sebab semua suasana dan keadaan itu diambil kira dan tidak lari. Apa yang mereka buat itu daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Dan tidak betul juga pandangan yang mengatakan apa yang berlaku ini adalah teori-teori konspirasi dan sebagainya. Sebab apa, data-data menunjukkan sehingga hari ini sudah 47.8 juta kes jangkitan COVID-19 seluruh dunia, dan telah mengakibatkan kematian 1.2 juta lebih manusia di atas muka bumi ini mati kerana COVID-19. Dan ada 4 negara, saya bagi contoh 4 negara yang paling banyak terjangkit dengan COVID-19 ini. Yang pertama Amerika Syarikat, kedua India, ketiga Brazil, dan keempat Rusia dan seterusnya. Dan negara-negara ini adalah negara-negara yang kita panggil negara-negara bukan Islam, yang kalau sekiranya berkonspirasi sudah tentu negara ini tidak mendapat angka yang sedemikian rupa. Maka secara realitinya kita melihat bahawa apa yang dibuat oleh pihak berkuasa agama itu tidak membelakangkan Al-Quran, tidak membelakangkan As-Sunnah, dan juga berlandaskan kepada fakta-fakta dan data. Begitu juga mereka itu membuat satu rumusan berdasarkan beberapa kaedah-kaedah syarak yang sangat terkenal, seperti sadduz zari'ah, iaitu menutup pintu-pintu yang boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat. Kemudian kaedah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah adalah berkisar untuk mendahulukan maslahah di kalangan rakyat. La darar wa la dirar, iaitu kita dihalang untuk mudarat dan memudaratkan orang lain. Kemudian kaedah syarak, kaedah fiqh, ad-dararu yuzal biqadri al-imkan. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan sekadar yang kita mampu. Kemudian kaedah syarak lagi, ad-dararu al-ashad yuzal bidararil akhaf. Mudarat yang lebih dahsyat itu hendaklah dihilangkan dengan barangkali terpaksa membuat mudarat yang lebih ringan. Maka dengan itu saya sangat mengharapkan agar semua para pendakwah, guru-guru tauliah kita, guru dakwah kita, guru mubaligh kita, kita sangat menghargai tugas menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dalam hal-hal yang tertentu kita terpaksa meleburkan ego kita untuk meninggalkan konflik sosial, sama ada secara vertikal antara atasan dan bawahan, majikan dan pekerja, penguasa dan rakyat, ataupun horizontal sama rakyat, sama penguasa, sama eksekutif dan legislatif. Yang keduanya, marilah sama-sama kita berusaha membibitkan dan menyemai kasih sayang, perpaduan dan menghormati antara rakyat dengan pemerintah, pembuat polisi dengan pelaksana, para pendakwah dengan para mad'u yang didakwahkan, dan juga masyarakat umum. Yang ketiganya, kita menghormati urusan dunia dan adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita hormati, kita berlapang dada di antara satu sama lain. Maka dengan itu saya mengharapkan agar seluruh umat Islam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekalkan perpaduan, dan kita mengambil asbab bagaimana kita boleh dapat memutuskan perantaian COVID-19 ini dengan apa cara sekalipun,
dan kita tidak salah untuk kita berusaha, kita makan madu, kita makan batu sauda dan sebagainya, tak ada masalah, silakan. Tetapi dalam masa yang sama jangan kita menyalahkan usaha-usaha yang telah dibuat oleh pihak berkuasa agama yang mereka itu mendapat nasihat sendiri daripada para pakar al-khabir di kalangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabak ini dengan segera, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menurunkan ubat terhadap segala penyakit. Yang lebih penting daripada itu, kita kena ingat bahawa hindarkanlah maksiat dan kemungkaran, kerana maksiat dan kemungkaran itu juga akan membawa wabak yang lebih besar kepada umat Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.